Assalamualaikum. Nama saya Amir Irsyad bin Muhammad Samsudin. Bersama-sama kita hari ini adalah Ustaz Muhammad bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Amin. Jadi hari ini kita nak bercerita mengenai Rumah Perlindungan HIV Muslim Darul Ukhwah. Okey. Boleh Ustaz kongsikan secara ringkas berkaitan Rumah Perlindungan HIV Muslim Darul Ukhwah? Apakah objektif penubuhannya dan siapakah sebenarnya penghuni-penghuni Rumah Perlindungan Darul Ukhwah? Okey, terima kasih kepada TS Amir yang bertanya. Jadi asas penubuhan Darul Ukhwah ni sebenarnya satu asas yang kita membina rumah HIV untuk Muslim kerana sebelum tahun 2009 tidak ada rumah HIV Muslim. Jadi maknanya mereka tinggal di gereja-gereja. Jadi kita ambil dan kita usaha keluarkan dan tertubuhnya Darul Ukhwah. Dan objektif perubahannya adalah memang untuk menjaga saudara-saudara Islam kita yang diuji dengan sakit HIV. Jadi maknanya paling kurang ada rumah maknanya untuk HIV ataupun penghuni-penghuni untuk HIV ini. Apakah yang mendorong Ustaz untuk menubuhkan Darul Ukhwah? Okay, perkara yang mendorong saya untuk buat Darul Ukhwah ni adalah memang bila saya melihat saudara-saudara Islam kita, saya rasa tak rasa terpanggil untuk kita sebagai orang Islam membela saudara-saudara Islam kita. Dan memang saya rasa memang satu tanggungjawab yang penting untuk kita laksanakan. Sebab ketika duduk di gereja, cuba boleh bayangkan tak, maknanya rumah itu di sini ada salib, ada patung Mary dan sebagainya. Kita datang ke Islam ziarah saja. Itu antara benda yang sangat maknanya memberi kekuatan kepada saya untuk mana ambil mereka semua ni, akhirnya cuba usaha keluarkan mereka semua ni. Kita carikan rumah, kita carikan tempat tinggal, sewakan, kemudian maknanya sukarelawan yang memang mau bersama-sama, akhirnya tertubuh rumah ini. Itu antara benda yang kenapa saya terpanggil untuk membina rumah Darul Ukhwah ni. Bolehkah Ustaz ceritakan berkaitan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Ustaz sewaktu mula-mula mendirikan Darul Ukhwah ini? Okey, cabaran yang saya hadapi ketika mula menubuhkan Darul Ukhwah adalah untuk mencari penempatan itu sendiri. Yang pertama, itu kadang-kadang bila orang dia dengar ataupun tahu bahawa saya membawa rumah HIV, orang tak bagi nak sewa rumah tu. Kemudian cabaran yang kedua adalah sukarelawan. Tidak ada waktu tu tahun 2009 sukarelawan yang nak sama-sama maknanya dalam Darul Ukhwah ni. Dan yang ketiganya keuangan. So memang sebab kita sponsor sepenuhnya maknanya Darul Ukhwah ni. Kita tak mau macam orang duduk di gereja boleh percuma, tapi duduk bawah Islam kena bayar sebagainya. Itu cabaran yang ketiga, keuangan. Dan cabaran keempat adalah macam mana kita nak mohon lesen daripada pihak-pihak berkuasa, sebab dia adalah rumah yang baru. Jadi tidak ada model untuk pelesenan dan sebagainya. Itu antara cabaran yang saya hadapilah ketika penubuhan Darul Ukhwah tu. Sekiranya boleh Ustaz ceritakan, bagaimanakah Darul Ukhwah mendapat dana dan siapakah penaja utama kepada Darul Ukhwah ini? Dan sekiranya Ustaz boleh kongsikan, adakah dana yang diterima mencukupi untuk menampung perbelanjaan Darul Ukhwah? Mengenai golongan HIV ni telah dikategorikan dalam golongan riqab. Riqab ni maksudnya orang yang terhamba dalam maknanya orang terhamba jiwanya itu. Jadi dalam fatwa negeri Selangor dan juga beberapa negeri yang ada di Malaysia, bahawa meletakkan orang HIV ini adalah orang ariqab, iaitu orang yang terhamba yang boleh kita bantu dengan zakat. Jadi sebab itu bila telah difatwakan sebagai golongan ariqab, maka golongan ini boleh menerima bantuan daripada zakat bagi pengurusan mereka hari-harian. Dan dalam hadis Nabi SAW, man a'taqa riqab, siapa yang membebaskan riqab, a'taqallahu lahu bikulli aduwin, Allah akan bebaskan segala sedih-sedihnya daripada api neraka. Maknanya kelebihan ini dapat kita ambil peluang untuk kita bantu mereka. Kita ambil maklum bahawa apabila pandemik COVID-19 berlaku, terdapat saudara-saudara kita di luar sana yang dahulunya memberikan bantuan, kini juga menerima bantuan. Jadi, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Darul Ukhwah, terutama sewaktu pandemik COVID-19 ini melanda?
Okey, apabila pandemik ini berlaku, satu yang cabaran yang kita hadapi pertama sekali adalah macam mana rumah ni nak beroperasi. Sebab pendaftaran rumah ni, sebab dia rumah HIV, dia sangat baru. Jadi maknanya tak tahu kementerian mana yang jaga. Jadi saya mohon MITI, daripada MITI. Jadi MITI akhirnya lama kita tunggu kita tanya, kita tunggu, kita follow up. Akhirnya mereka kata sebenarnya bukan bawah mereka, sebab MITI adalah untuk perniagaan. Jadi akhirnya kelulusan diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, maknanya dan cabaran dia ketika kelulusan tak dapat tu beberapa bulan tu, sukarelawan tak boleh melintas. Kemudian begitu juga dengan maknanya saya terpaksa mengurus sendiri makan, minum, pergi pasar dan sebagainya kan. Dan juga maknanya antara yang mencabar juga bila bantuan kewangan tu sendiri lah. Bila orang pun tengah susah tak dapat nak memberi, tapi Alhamdulillah Allah cukupkan semuanya dan mudah-mudahan terus Allah cukupkan. Apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Darul Ukhwah kepada penghuninya? Terima kasih kepada TS yang bertanya. Aktiviti Darul Ukhwah ni kita jaga pertama sekali main dia adalah kesihatan dia. Sebab ada penghuni dalam rumah kita tu memang bedridden, maknanya tak mampu nak mengurus diri pun. Jadi kita cebokkan dia, suapkan makan, mana aktiviti kesihatan. Yang keduanya adalah kerohanian. So maksudnya kita ajar dia sembahyang, ada baca ilmu, ada baca Al-Quran dan sebagainya. Selain daripada itu, aktiviti riadah kita bawa, maknanya riadah pergi ke mana-mana. Kemudian yang keempatnya, dia ada aktiviti kesihatan. Ada sudut kita pergi ke hospital, gigi dia, jantung dan sebagainya. Dan yang kelimanya iaitu membaik pulihkan hubungan kekeluargaan. Kerana kebanyakan orang HIV, kalau kena HIV, dia akan dibuang oleh keluarga mereka. Berdasarkan pengalaman Ustaz, apakah cabaran, dilema atau halangan yang dihadapi dalam menjalankan tanggungjawab kepada Darul Ukhwah? Dan bagaimanakah Ustaz mengatasi cabaran, dilema ataupun halangan-halangan ini? Dilema yang besar sekali dalam diri saya adalah ketika berhadapan dengan orang-orang ni sendiri. Sebenarnya kadang-kadang sebab psikologi orang HIV ni dia ada empat. Yang pertamanya, ada orang kena HIV memang dia nak jadi baik. Dia macam memang ubah perangai, belajar Quran, sembahyang. Yang keduanya, ada yang kena HIV ni tak ada semangat nak hidup, makan ubat nak bunuh diri. Yang ketiganya, ada yang memang alang-alang aku jahat, biar aku jahat terus. Ini akan merosakkan lagi ramai orang. Dia dah kena HIV, dia akan merosakkan ramai orang lagi. Dan yang keempat, ada yang tak kisah pun. Kena HIV, kita kena HIV itu biasa je. Kita tu pun tak kisah punya. Jadi maknanya kadang-kadang bila berhadapan dengan orang yang tak nak berubah, itulah dilema saya. Sama ada kadang-kadang mungkin nak keluarkan dia ke daripada rumah penjagaan kita dan sebagainya. Tapi atas tanggungjawab Islam, kalau kita keluarkan, nanti dia nak duduk mana? Dia nak berteduh di mana? Dan paling saya risau kalau dia kembali ke gereja itu. Maknanya kita telah didik dia tetap sabar, tetap sama-sama membantu dia untuk berubah diri dan mengakhiri hidup ni dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustaz kongsikan apakah kejayaan terbesar yang dikecapi oleh Darul Ukhwah? Mengenai kejayaan Darul Ukhwah, jadi pada saya yang pertama sekali adalah kita dapat membina rumah sendiri. Yang sebelum ini kita bina rumah tu adalah untuk sewa, kita kena keluar dari rumah, satu rumah ke satu rumah. Kejayaan yang kedua apabila kita dapat memulihkan hubungan kekeluargaan mereka. Keluarga buang dia, keluarga tak ambil hirau dia. Jadi maknanya kita memulihkan. Yang ketiganya, ada di antara mereka yang memang datang memang teruk, baca Quran tak pandai, sembahyang tak pandai, baca daripada Iqra' 1 sampai Iqra' 6, baca Quran, akhirnya khatam Quran dan meninggal. Daripada saya maknanya antara yang tiga-tiga yang besar ni adalah macam mana mereka itu sudah dapat berubah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat di mana kita bermula, tapi Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, maka penghujung itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling menggembirakan saya dan rasa pada saya satu kejayaan apabila kita dapat mengajak mereka menjadi lebih baik di hujung-hujung akhir hayat mereka. Apakah pengalaman Ustaz yang tidak boleh dilupakan semenjak menubuhkan Darul Ukhwah? Okey, apa kekuatan yang menjadikan saya terus ada kekuatan untuk membangunkan dan meneruskan Darul Ukhwah ini adalah satu hari saya pergi ke Masjid Aqsa. Waktu itu saya memang dalam keadaan yang sangat susah sangat nak bangunkan Darul Ukhwah ini. Jadi ketika saya mengadu kepada imam dekat Masjid Al-Aqsa sana, maka imam bertanya satu soalan kepada saya. Pertama sekali dia kata, siapa suruh kau buat?
Saya kata tak ada siapa suruh buat. Kalau tak ada siapa suruh buat, padalah bukan kau. So jangan salahkan siapa lah. Tak ada siapa yang suruh kau buat. Okay? Yang kedua soalan dia tanya, kenapa kau buat? Dia bila tanya kenapa kau buat, saya kata sebab kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Imam? Kalau dia kata kau buat kerana Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membantu kau dalam kau meneruskan Rumah Darul Ikhwan. Jadi perkataan ini sejak 2009 terngiang-ngiang di kepala saya sampai sekarang sebenarnya. Jadi maknanya mendirikan Rumah Darul Ikhwan ni, pertama sekali jangan mengeluhlah kalau kita mendirikan apa-apa rumah kebajikan. Tak ada siapa suruh kita buat. Dan kalau kita dah buat maknanya kalau betul kerana Allah, maka Allah lah akan bantu kita, insya-Allah. Sebagai penutup, apakah nasihat atau ucapan yang Ustaz ingin berikan kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan Darul Ukhuwah? Okey, perancangan Darul Ukhuwah untuk akan datang adalah saya ingin membuat rumah HIV perempuan. Sebab dulu kita pernah rumah HIV perempuan. Tapi bila kita semakin ramai lelaki, akhirnya kita ambil keputusan untuk tutup rumah HIV perempuan dan kita fokus pada lelaki. Tapi sebenarnya dalam tempoh 5 tahun ini HIV perempuan lagi ramai daripada HIV lelaki dari sudut pengembangan dia. Sebab kalau orang lelaki itu kadang-kadang sebab kesalahan dia, tapi kalau orang perempuan kadang-kadang sebab suami punya hal, suami buat kerja kat luar dan sebagainya, yang menyebabkan dia terbabit dengan benda-benda HIV ni. Dan saya ingin berkongsikanlah ilmu pengalaman saya dalam mendirikan Darul Ukhuwah bagi sesiapa yang ingin membangunkan rumah HIV Muslim ini di mana-mana tempat, kerana memang bilangan HIV orang Islam ni agak ramai dan memang kita kekurangan tempat untuk melindungi mereka ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amin. Semoga dokumentari ini memberi manfaat kepada saudara-saudari penonton kita. Sekiranya ada yang ingin memberikan bantuan boleh di bank in kepada nombor akaun bank pengurusan ukhuwah seperti yang tertera